Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wahai sekalian yang hadir pada malam yang mulia ini, awalnya saya berpesan di saya juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baiklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Dimuliakan tuan pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita merafahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah, taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran dengan menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan, iaitu pada muka surat yang ke-125 dari surah Ali Imran ayat yang ke-90, ayat 90. Muka surat 125 tu kita masuk kepada, dia ada cerita kisah ni, kisah Yahudi jadi kafir. Ayat ni cerita tentang Yahudi kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita baca dua ayat lah, ayat 90 dan 91, iaitu sebenarnya kesinambungan dari ayat yang sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang ke-86, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana menghidayah Allah akan kaum yang jadi kafir mereka itu kemudian daripada iman. Kemudian mereka daripada mereka telah Islam, telah menerima apa yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, ya puak Yahudi. Demikian puak Nasrani, setelah mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tetapi perintah beriman turun kepada mereka melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam kalangan mereka kufur. Jadi orang yang kufur, Allah sebut dalam ayat yang sebelumnya, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu akan beroleh jaza, pembalasan, anna alaihim laknatullah, ya, mereka akan mendapat pembalasan daripada Allah, iaitu yang ditakuti oleh umat manusia. Apa dia? Mendapat laknat daripada
Allah Subhanahu wa taala, dan bukan setakat tu, wal malaikah, dapat laknat Allah pun takut dah, malah dapat laknat daripada malaikat, kemudian wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia, seluruh manusia, ya, khususnya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kufur ni, yang kufur mendapat laknat, wal iyad billah. Baik, sehinggalah bagaimana kalau sekiranya mereka ni kembali semula, yang Allah sebut dalam ayat selepasnya, ayat 89, sebelum kita baca ayat 90 ni, kerana rahmat Allah itu luas, pengampunan Allah pun luas. Siapa-siapa hamba yang ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, pintu taubat itu terbuka luas. Yang Allah sebut dalam ayat 89, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Illal ladzina tabu wa aslahu, melainkan segala mereka yang taubat mereka itu. Jadi kerana dengan keinsafan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana takut dengan siksaan api neraka Allah, adab api neraka Allah, mereka kembali dan bertaubat kepada Allah. Min ba'di dzalika wa aslahu, selepas daripada beramal soleh. Masuk bertaubat ni, dia tak boleh saja-saja taubat. Masuk bila buat salah taubat, tapi amal soleh tak buat, ya, tak jadi apa. Kerana penentu kepada taubat itu diterima, iaitulah orang itu melaksanakan amal soleh. Kalau sebelum ini dia berlaku maksiat, meninggalkan perintah Allah, selepas taubat dia buat perintah Allah, atau dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Kerana kesan daripada taubat itu menjadikan hamba itu hamba yang benar-benar beriman. Tapi kalau taubat, amal soleh tak buat, tak ada apa. Hanya kita sebut, kalau kita kata apa, orang bercinta ni janji-janji manis, janji-janji saja kan. Bila berjanji manis kan, oh semua boleh kan. Kalau nak buktikan bahawa saya benar cintakan, I cintakan you, putih sikit kan, lautan api sanggup kurenangi. Kalau you tak percaya I ni cintakan you, you ambil kapak belah dada tengok. Oh, ni dia kata orang bercinta ni kira ayat power-power. So berenang lautan api, nak pergi ke lautan api tu beruntung dah, nak berenang ke mana dia tu. Ayat orang cinta tu dia jadi apa? Lebih terlebih pula, lebih hak pula kan. Tu. Sehingga kan ada lagu tu kita dengar pun pelik. Mencintai apa, nak kata dia nak letak tinggi cinta dia. Mencintai, dia mencintai seorang perempuan ni, seseorang ni 8 hari seminggu. Kemudian 13 bulan kau macam mana? 8 hari seminggu ke mana? Seminggu 7 hari je kan? Nak sebut dia punya apa tu, tingginya cinta tu lah. Tu bahasa kan? Bahasa tak betul pun jadi betul. Baik. Jadi tak ada apa lah, ya, hanya taubat tidak diiringi dengan amal soleh. Sebab itu ayat ni mari, illal ladzina tabu wa aslahu min ba'di illal ladzina tabu wa aslahu min ba'di dzalika. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Makna orang ni bertaubat dan selepas itu dia buat amal soleh, buat perkara kebaikan. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kerana sifat Allah Maha Pengampun. Hamba datang mohon keampunan, Allah ampun. Buat dosa, buat maksiat, kemungkaran, mendapat kemurkaan Allah, wal iyad billah. Baik. Jadi pengampunan Allah itu luas. Selagi mana hamba itu masih lagi hidup, ada peluang untuk bertaubat. Sehinggalah dua keadaan. Satu, ghargharah, sehingga dia kata nazak lah, nyawa duk halkum dah. Ada duk ghargharah. Yang kedua, bila mana matahari terbit daripada barat,
Dua tu. Dua keadaan tu pintu taubat tertutup. Sebelum tu boleh taubat. Baik. Maka kita sambung ayat 90 dan 91 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Ayat 90 dan 91 surah Ali Imran. Baik, kita tengok tafsir ayat tersebut menurut tafsir Nurul Ihsan ini. Dan turun pada Yahudi. Mana mari sebab apa ayat ni turun kepada Yahudi kerana kufur. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Bahawasanya segala orang yang kafir dengan Isa, kemudian daripada iman mereka itu dengan Musa. Ni puak Yahudi. Dia beriman dengan Nabi Musa, maka diutus Nabi Isa, kufur dengan Nabi Isa. Baik. Kemudian bertambah mereka itu kufur dengan Muhammad, Nabi Muhammad. Kemudian diutus Nabi Muhammad lagi kufur, tidak beriman. Tiada terima taubat mereka itu. Lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima taubat mereka itu. Maka disambung pada tafsir ini, apabila gharghara sampai nyawa dihalkum atau mati kafir. Itu sebut tadi kan, kalaulah sebelum daripada gharghara pintu taubat itu terbuka luas, ya, masih ada peluang untuk bertaubat. Tapi kalau sekiranya sampai gharghara ataupun mati dalam keadaan kafir, wal iyadu billah, mendapat siksaan daripada Allah. Lan tuqbala taubatuhum, lan tuqbala taubatuhum, tak diterima taubat mereka. Baik. Kemudian kesan daripada inilah kesan daripada innal ladina kafaru ba'da imanihim. Dia kufur selepas daripada iman. Thumma izdadu kufra, bertambah kekufuran tu. Mana dia beriman, kemudian dia kufur, kemudian lagi kufur. Seperti disebut tadi, ayat itu kepada Yahudi laknatullah, yang kufur kepada Nabi Isa yang diutuskan. Kemudian diutus Nabi Muhammad, lagi tambah kufur. Maksud lagi tambah kufur, maksudnya dengan diutus Nabi Muhammad bukan dalam kalangan Bani Israel, bukan dalam kalangan Yahudi, mereka lagi kufur. Lagi kita sebut tak boleh terima, pasal mereka berkenduk agar Nabi Khatamil Anbiya Mursalin lahir dalam kalangan mereka. Tapi Nabi akhir zaman lahir dalam kalangan bangsa Arab. Mereka tak puas hati, itulah. Dan kerana mereka ni awal-awal lagi letak bangsa mereka ni bangsa pilihan Allah. Yahudi letak bangsa dia ni adalah bangsa yang kita sebut istimewa. Maka kita jawab bahawa bangsa rupa bara, warna kulit, tak ada apa istimewa. Di sisi Allah tak ada apa istimewa dari sudut bangsa. Apa bangsa lah? Bangsa dia, kulit dia segok tunggu, comel. Hak ni bangsa kulit tak comel, hitam. Dah lah hitam, legam pula betul. Di sisi Allah tak ada apa. Boleh jadi di sisi manusia tengok, wah aku dah suka lah hitam, tu dia kan. Tapi di sisi Allah, Allah tak tengok tu.
Allah tak tengok rupa parah, Allah tak tengok Allah Sayyidina Muhammad harta kekayaan, kaya lagu mana, Allah tak tengok. Yang Allah tengok adalah yang disebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahawa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa parah, comel lagu mana, segok lagu mana. Dan Allah tidak tengok kepada amwalikum, harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kamu yang iman duduk situ. Iman dah. Wa a'malikum, dan juga amal soleh kamu. Jadi huduh lagu mana pun, hamba yang benar-benar beriman, maka hamba itu mendapat, kita sebutkan, rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira dari bangsa mana, bahasa lagu mana pun. Allah Sayyidina Muhammad bukanlah menggambarkan bahawa Nabi turun kepada bangsa Arab memuliakan bangsa Arab. Tak juga. Dalam bangsa Arab pun ada yang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab itu Allah sebut, nak beri jelas kepada kita, hamba yang beriman kepada Allah, iaitulah Allah melihat kepada apa? Kepada takwa. Tu. Allah tengok kepada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah iaitulah dalam kalangan hamba yang bertakwa. Allah tengok pada takwa. Yang kata qulubikum, pada hati takwa. Allah tak tengok yang lain. Jadi pada yang lain tak boleh, kita tak boleh rasa bangga. Kerana hak berasa bangga ni, berasa hebat ni, berasa lebih ni adalah sifatnya iblis waliyadzubillah, yang merosakkan dan yang membinasakan iblis itu kerana sifat tu. Sifat berasa lebih. Sifat berasa lebih lagi. Dia berasa ia lebih lagi daripada Nabi Adam. Kenapa dia kena tunduk, hormat, sujud kepada Nabi Adam? Pada dia sepatutnya Nabi Adam lah hormat kepada dia. Begitu. Dia berasa dia lebih lagi. Kan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berasa kerana sifat sombong tu. Sungguhnya kau cipta aku dengan daripada api, sedang kau cipta Adam daripada tanah. Dia berasa dia lebih lagi. Sebab itu kita tak boleh berasa lebih. Walaupun kita segok ke, tak boleh berasa lebih dengan segok. Kalau kita kaya pun tak boleh berasa lebih dengan kaya. Semuanya daripada Allah belaka. Dan semuanya tidak kekal. Semuanya akan berakhir belaka. Akan habis belaka lah. Masuk habis lah sekali, iaitu dengan kematian. Habis mati. Kalau segok lagu mana mati api, nanti dikebumikan menjadi makanan ulat-ulat. Kalau kaya pun mati, jadi harta pusaka ditinggalkan. Kan? Kita tak masuk harta itu sekali dalam kubur tak. Bagi penganut agama lain, percaya lain boleh jadilah. Ada masuk sekali sebagai kata untuk alam seterusnya. Kan? Kita Islam tak. Bersama dengan kain kapan, dibalut dengan kain kapan. Tak ada selit duit. Dah selit duit RM10. Selit aku celoi kapan, tak apalah aku boleh guna di alam barzakh. Ni tak betul lah. Kan? Pasal habis butuh dah. Selit RM50 siang kat dia bagi RM50 selit. Kau celah kain kapan, tak ada apa. Tak ada beri manfaat apa dah. Tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari akhirat tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak beri manfaat dah. Mal atau tak ada manfaat. Banun anak bina pun tak ada beri manfaat. Melainkan ada bahagian lah. Kalau harta ada bahagian infak fisabilillah, waqaf, tu adalah manfaat. Kalau anak yang soleh, adalah manfaat. Kan? Anak yang soleh atau anak yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang boleh beri syafaat, ya, anak yang berjuang di medan perang, gugur syahid, maka boleh beri syafaat. Anak yang Allahumma salli ala Muhammad yang hafizul Quran, adalah ada bahagian-bahagian di situ yang boleh beri pertolongan, yang kata syafaat, boleh tolong. Tapi nak tolong orang yang nak ditolong tu juga mesti hanya orang Islam saja. Kalau orang kafir tak ada. Ya. Orang kafir terputus.
mendapat pertolongan, tak ada. Walaupun dia kafir, anak dia Islam, anak dia syahid, boleh beri syafaat. Tapi kerana sebab kekufuran, tak ada siapa boleh beri syafaat, kerana dengan sebab kufur. Syafaat ni hanya kepada orang Islam saja. Syafaat ni iaitu pertolongan kepada orang Islam yang dalam kehidupan dia tu ada bahagian lah, ya. Kalau dia banyak selawat atas Nabi, maka mendapat syafaat Nabi, ya. Boleh jadi nanti di hari akhirat, waliyadzubillah, kerana dengan sebab kesalahan dan keingkaran dia dengan perintah Allah, maka selepas daripada timbangan amal, maka diputuskan, dijatuhkan kepada dia masuk neraka dulu, waliyadzubillah. Betul lah kita kata. Maka orang inilah yang memerlukan pertolongan syafaat, ya. Yang memberi, yang banyak boleh beri syafaat, iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi syafaat daripada Al-Quran, syafaat daripada tadi anak yang ada yang mati syahid, ada yang hafizul Quran, ada pemberi pertolongan. Kalau tak ada belaka, tak ada. Tapi kalau orang ni kafir, masuk neraka, tak ada siapa boleh beri syafaat pada dengan sebab kekufuran. Waliyadzubillah. Sebab dengan kufur tadi masuk neraka, khalidina fiha. Baik. Lan tuqbala taubatuhum, kembali kepada ayat tadi, sekali-kali tidak diterima taubat mereka. Lan lil abad, dalam erti kata huraian tadilah, maksud kata sampai ke ghar-ghara atau mati dalam keadaan kafir, tak ada terima taubat. Kalau masih lagi hidup sebelum daripada ghar-ghara, sebelum daripada matahari terbit daripada barat, atau sebelum mati dia mati kafir, maka ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah. Ayat 89 yang kita baca dulu. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Datang dulu yang tu, kemudian baru datang innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zdadu kufra. Cuma berat di sini Allah sebut thumma zdadu kufra, bertambah kekufuran. Maka dengan sebab bertambah kekufuran itu, sebab itu mereka tidak beroleh hidayah Allah. Maksud tidak mendapat hidayah Allah dalam itu, ya. Seperti golongan-golongan yang ialah kufur. Kemudian kita sebutkan benci, ya. Dia satu kufur, dan setelah kufur tadi dia benci kepada Islam, ya. Seperti mana musyrikin Quraisy, ya, yang benci kepada Nabi SAW, benci kepada Islam. Tetapi bila Allah berkehendak nak beri hidayah, ya, maka beroleh hidayah. Umpamanya kita sebutkan, umpamanya Sayyiduna Umar Al-Khattab, kan, kalau kita baca sejarah, bahawa Sayyidina Umar ni memang awal sangat benci kepada Islam, kepada Nabi SAW. Sehingga kan Sayyidina Umar berkehendak nak bunuh Nabi, kan? Maka Allah Subhanahu wa, bila Allah berkehendak nak beri hidayah, maka siapa pun tak boleh halang. Walaupun kita lihat ketika kekufuran dia, nampak dia ni orang ni tak boleh. Maksud kita tak boleh nak tak boleh nak hukum. Kan tak boleh nak hukum lagi orang ni terus benar ni, tak dapat ada orang mati kufur, tak boleh. Pasal hidayah itu milik Allah. Benarlah kita nampak teruk sungguh masa tu, tapi boleh jadi ketika masa yang lain, ya, datang keinsafan, ya, Allah titipkan hidayah, maka dia kembali. Sebab itu kita bila kita boleh jadi kepada seseorang tu, kita tengok kemudian kita benci dengan sebab sikap dia semua, benci kepada orang. Itu dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk benci kepada orang. Benci boleh, benci kepada akhlak dia, sikap dia, sifat dia, benci kepada itu, ya. Benci dengan sebab kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan, maksiat tu yang kita benci. Maka kita disuruh untuk tolong dia. Tolong apa? Cegah dia buat maksiat, cegah daripada dia buat maksiat. Kalau kita benci dengan orang sekali, benci ikut suka semua, ikut lantak lah lagu mana. Pasal kita dah benci kepada seseorang, jadi tak ada lah boleh kita nak tolong dia. Sebab itu kita disuruh untuk benci kepada apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, supaya kita
dapat mencegah daripada apa yang dilakukan. Tapi setelah kita nasihat, kita cegah, dia tetap lagu tu, tu ikut sugomung lah. Pasal aku dah tegur dah kan, aku dah habang dah, tapi tak dengar. Tu lain lah. Setelah diberi Allah SWT diberi peringatan. Ya, sebab itu Allah sebut dalam ayat awal dulu surah Baqarah, kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir sama saja kamu beri peringatan, a anzartahum am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Yang ni tuju kepada orang kafir yang tak mau beriman, yang benci kepada Islam, yang memang tak mau kepada Islam, beri peringatanmu tak mau. Allah sebut demikian. Mana sikap orang tu, tapi tugas Nabi SAW menyampaikan. Cuma ayat tu turun sebagai nak memberikan kita sebutkan ketenangan kepada Nabi SAW. Maksud sampai, bila sampai orang tu terima atau tak terima, maka itu di pihak dia. Ya, mana tugas itu telah disampaikan. Ya, tugas dalam nak menyampaikan kebenaran, nak mencegah kemungkaran. Ya, tugas itu dah dilaksanakan, maka nak beriman atau tidak beriman maka terserah kepada individu. Ya, yang yang ditegur tadi. Nak ikut tak ikut atas kita sebut tadi. Baik. Kemudian mana dah? Wa ulaika humud dhalun. Dan bermula mereka itulah yang sesat sekalian. Waliyadzubillah, golongan yang sesat. Itulah yang kufur selepas mana beriman. Ini kesan berat. Orang yang awal dia Islam, dia beriman tapi dia kufur. Ya. Apa sebab dia kufur tu? Apa-apalah Allah Ta'ala alam lah apa sebab dia nak kufur, apa sebab dia nak keluar daripada Islam, kan? Apa sebab dia berkendak nak keluar daripada Islam, kan? Maka tu Allah SWT Muhammad adalah kita sebutkan natijah dia tadi tu, natijah yang kita sebut kesan yang berat lah. Sebab apa? Sebab dia telah pun melalui proses Islam tu, keimanan dia sebagai seorang Islam. Sepatutnya dia tidaklah, bila dia Islam, dia terus dalam Islam lah, dia terus sebagai seorang Islam. Kerana orang Islam ni disebutkan kalau ikut hukum syariat Islam ni, kalau ikut hukum dia bila dia sebagai orang Islam, dia tak boleh keluar daripada Islam. Man baddala dinuhu faqtuluh. Kesan dia kena kena hukum bunuh. Siapa yang tukar agama, maksudnya daripada Islam, dia keluar dari Islam, maka kena bunuh. Tu hukum dia lah menurut hukum syarak. Baik, kenapa? Kerana tadilah ni kesan dia tadi. Itu orang yang kalau ikut hukum, orang keluar daripada Islam, dia keluar murtad, maka diberi nasihat. Ya. Dipenjarakan, diberi nasihat. Kemudian tetap juga tidak mau. Dihukum bunuh. Baik, hukum bunuh ni lah mati dalam keadaan kufur. Baik. Mereka itulah mereka yang sesat. Kemudian datang ayat yang ke-91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Inilah nak menjelaskan ayat tadi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih. Bahawasanya segala mereka yang kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang kafir, kemudian wa matu, mati mereka dalam keadaan kufar, dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim, maka tiada diterima daripada seseorang mereka itu mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih. Tiada diterima daripada seorang mereka itu penuh bumi ni, milul ardi dhahaban, penuh bumi ni emas. Maksud kata tebusan lah, maksud dia nak tebu. Dia betul kaya, banyak sungguh, ada emas penuh bumi dah contoh. Nak sebut ni penuh bumi ni makna kata Allah SWT Muhammad kaya sungguh lah. Orang kaya hari ni paling kaya pun tak ada emas penuh bumi.
Cuma sebagai kita sebutkan kiasan lah, balarah bahasa nak kias, nak sebut bahawa orang yang kaya lagu mana pun tidak mampu menyelamatkan nanti di hari akhirat. Tidak mampu nak tebu mendapat kita sebutkan pengampunan daripada Allah kata. Mil'ul ardi dhahaba wala wiftadabi, jika ditebuh dengannya, nak tebuh dengan emas banyak sepenuh bumi pun. Kenapa? Kerana hak tu bumi milik Allah juga. Emas sepenuh bumi pun milik Allah. Hak apa dia ada pada dia, hak hari ni juga milik Allah. Allah beri. Allah berkehendak nak beri. Kan? Semua yang dimiliki oleh manusia hari ni, bukan hari ni sekarang, seluruh lah. Sejak Nabi Adam sehingga kiamat ni, hak manusia miliki semuanya adalah milik Allah. Allah beri, Allah bagi. Allah bagi pinjam. Maksud Allah bagi pinjam, maksud Allah beri manfaat. Boleh guna ya. Kan? Dan sampai bila ia boleh guna? Sampai hak dia hidup je. Masa hidup dia, mati habis. Kalau emas penuh bumi, habis. Melainkan orang Islam lah. Kalau orang kafir habis dah tu, habis dah tak ada apa. Melainkan orang Islam ada bahagian setiap inci dalam kehidupan dia, bila dia dikira sebagai amal soleh, maka ada bahagian apa pun. Boleh jadi daripada harta, ya, harta dia wakafkan untuk tapak kubur contoh. Masya-Allah, tabarakallah. Ataupun dia infak, kita sebutkan dia buka satu pondok, kemudian dia menyara habis semua penghuni pondok tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Duit kan, duit mengalir. Dia kata mengalir, berjalan. Harta berjalan. Walaupun nampak habis, benarlah, nampak makin kurang. Yang kita infak fisabilillah, belanja bagi Allah ni, kita nampak kurang. Tetapi sebenarnya ia bertambah nanti. Itulah bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita akan melihat kelebihan daripada infak fisabilillah. Kalau hidup ni kita tak nampak dah. Kalau hidup ni nampak kurang, benarlah kurang. Tetapi sebenarnya Allah sebut Allah sebut sebenarnya apa yang kita infakkan itu sebenarnya bertambah. Sebenarnya bertambah, tetapi Allah tambah melalui, boleh jadi jalan-jalan yang lain. Allah tambah dengan Allah beri sihat. Allah tambah dengan Allah beri anak. Allah tambah dengan Allah beri anak pula, anak yang soleh, solehah. Itu ada. Dia kata tambahan, ataupun kita katakan Allah balas balik. Allah balas dalam kehidupan. Allah beri nikmat dalam kehidupan. Baik. Dan dalam masa yang sama ada juga Allah uji keimanan, kan? Masing-masing adalah ujian masing-masing. Baik. Kemudian walawif tadabi, nak ditebuh tu dengan mah, maka tak ada beri manfaat dah. Sebut tadi kan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada manfaat dah harta dan juga anak bina, kan? Tetapi kalau orang Islam, ada bahagian harta dia untuk akhirat, adalah. Bukan kita kata apa pun harta tak ada beri manfaat dah. Harta yang fisabilillah, infak fisabilillah, yang disedekahkan, yang diinfakkan, yang diwakafkan, itu adalah. Demikian juga anak-anak tadi, anak-anak yang soleh, adalah bahagian. Yang kata hak tak ada tadi umur tadi, hak tak ada manfaat lah semua. Ya, kalau ia tu bila harta duk memang duk cari untuk dunia saja. Untuk kesenangan hidup dunia saja, maka ia benar dia dapatlah kesenangan hidup di dunia. Wal iyadzubillah, nanti dia hari akhirat tak ada lah, pasal ia dah dapat dah kesenangan hidup di dunia. Demikianlah orang kafir lagu tu. Dunia ni ibarat syurga pada dia. Orang kafir ni, dia lelaki nak jadi perempuan, tak ada apa, boleh. Yang kata hak kebebasan. Dia perempuan nak jadi lelaki, boleh. Dia lelaki nak menikah dengan lelaki, boleh. Dia perempuan nak menikah dengan perempuan, boleh. Inilah boleh jadi ada hamba Allah tu berkehendak nak
keluar daripada Islam, kan? Ada hamba Allah tak sebutlah, boleh jadi tuan-tuan tahu dah kata, kan? Tu. Karena tadi kan, bila ikut hawa nafsu, ya, datang godaan syaitan ni mari macam-macam. Dia ikut, dia no. Ya, kalau memang dia obses, kalau dia lelaki obses nak jadi perempuan, dalam Islam tak boleh. Kerana kesungguhan tu nak sungguh. Anak kubik Islam pun boleh. Begitu. Sebab itu kita tak boleh menjadikan hawa nafsu ni raja. Yang gitu tadi tu kerana menjadikan hawa nafsu raja. Sepatutnya dia kena letakkan Islam tu atas sekali. Bila Islam larang, dia kena tinggal. Tapi bila Islam larang, dia tak tinggal, tu dah dia letak nafsu tu jadi raja. Dia nak ikut nafsu. Maka bila ikut nafsu, nafsu jadi raja. Wal-iyadzubillah lah yang kita sebut tadi, kan? Maka dalam kehidupan dia, dia nak ikut kehendak dia, kan? Dia bukan nak ikut kehendak Allah ataupun berpandukan syariat. Bila dia berpandukan syariat, maka alhamdulillah, beruntunglah. Tapi kalau dia ikut hawa nafsu, membelakangkan syariat ni, wal-iyadzubillah, kan? Ni masalah umat manusia yang kita sebut menjadikan hawa nafsu tu raja. Nak ikut nafsu lah, kan? Tu. Bila ikut nafsu tu lah mari bahaya. Sehingga kan berkendak, berkeinginan nak keluar. Kita tak sebut dia keluar dah. Dia berkeinginan, kan? Berkendak. Tu dalam menentukan tu apa tu, dia kufur ke kafir ke murtad ke, kita tak hukum dah. Boleh jadi kehendak dia nak ubuk dan sebagainya, hak tu pada hati dia tu. Tapi kalau timbul ragu-ragu, waliyadzubillah, wassalam, ragu-ragu dah. Ragu-ragu Islam ni nak menjaga dia, kan? Nak memberikan kebaikan kepada dia, tu tapi pasal hak kata ragu-ragu tu di hati kita tak boleh nilai lah. Tu. Melainkan jelas sore daripada mulut dia sebut, kan? Mulut dia sebut sekian-sekian, ataupun dia tiga mari. Boleh rasa iman dengan sebab qalb, hati, niat. Niat ni orang tak nampak. Yang kedua lafaz yang jelas, kata tu. Dan yang ketiga perbuatan. Tu pergi sembah apa nama tu, pokok ke, pergi sembah makhluk Allah yang lain, kan? Itu perbuatan. Ya, maka ni kesan tadi tu, ya, bila mana kufur tadi ni, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi. Maka nanti di hari akhirat tak ada dah penyesalan. Habis dah. Hak menyesal ni iaitu dalam hidup di dunia je. Masa hidup ni Allah beri peluang untuk menyesal. Bila mati tak ada dah penyesalan. Mati terputus dah. Bukan setakat matilah, belum mati yang kata ghar-ghara tu, ya. Dah kata ghar-ghara ni makna masa nazak lah, ya. Masa ghar-ghara ni hak yang nafas tu. Yang tu pun terputus dah, kita sebutkan untuk bertaubat. Kemudian ulaika lahum azabun alim. Allah nak mempertakutkan. Bermula mereka itu, bagi mereka itu azab yang sangat sakit, yang sangat pedih. Azabun alim, azab yang sangat pedih, sangat sakit. Wa ma lahum min nasirin. Dan tiada bagi mereka itu seorang daripada pertolongan yang melepaskan daripada azab Allah Ta'ala. Inilah wa ma lahum min nasirin. Kalau dia kafir kemudian mati kafir, wal-iyadzubillah, tak ada peluang boleh keluar daripada azab api neraka Allah, karena khalidina fiha. Sebab itu lebih lagi kepada orang yang dah Islam, ya, kerana dia berada dalam Islam, sepatutnya dia Allah SWT sangat takut, ya, mendalami Islam, ya, patutnya dia kaji Islam, mendalami Islam, kaji Quran, baca Quran. Ni mari ayat nak kaji agama lain. Tu. Mari perkataan nak kaji agama lain. Ni teruk manusia. Itu kalau orang Islam tu
Dia nak kaji agama lain boleh jadi hak dia nak kaji agama hak dia nak kaji ni lebih baik dalam Islam. Tu ya tu lah. Dia boleh nak kaji yang disebut disebutkan ilmu perbandingan agama. Ada. Boleh kita belajar. Nak belajar agama tu. Tujuan kita belajar tadi tu untuk kita nak memperkukuhkan lagi iman kita. Ya, supaya kita melihat bahawa Islam ini agama yang benar. Ya, kerana melihat daripada kita sebutkan kekurangan dan kepincangan yang ada pada agama yang lain. Tu study kita sebut perbandingan agama, belajar dari perbandingan agama. Baik. Tapi kalau nak kaji, tujuan yang kita sebut tadi, ya, melihat bahawa Islam ni tak ada nampak kebaikan untuk dia, malah memberi tekanan kepada dia, waliyazbillah. Nak kaji boleh jadi agama tu lebih baik dan dia boleh duduk dalam ketenangan dia hari ni, situasi dia hari ni, begitu. Tu mana ada kita sebutkan memberikan membahayakanlah, membahayakan. Kerana mudah je lah, kalau begitu mudah saja nak apa tu, nak keluar daripada Islam. Ni bila mana meletakkan nafsu tadi, ya, meletakkan nafsu berada di atas sekali. Kita sepatutnya letak Islam tu atas sekali. Mari keinginan kita yang bertentangan dengan Islam kita kena tinggal, kan? Kalau keinginan kita bertepatan dengan Islam, ya, falyatafaddal, silakan, tak ada jadi halangan. Tapi bila bertentangan, itulah kena tinggal. Kalau kita yang tahu kena tegur, kena habaq, kan? Kalau kata kita sebut contoh mudah, dia lelaki nak menikah dengan lelaki, begila lelaki nak lelaki tak mau perempuan, kita tegur tak boleh. Islam tidak membenarkan perkahwinan sama jenis lelaki dengan lelaki. Maka bila dia tak ada menghalalkan lelaki dengan lelaki, tak ada. Yang menghalalkan lelaki dengan perempuan, perkahwinan, yang kata perkahwinan, nikah lelaki dengan perempuan. Pelik lelaki nikah lelaki, tapi ada di barat kita sebutkan tadi, membenarkan dia di bawah apa disebut hak kebebasan, hak bebas bersuara apa semua, bebas betul. Kerana kita Islam dalam dunia ni tak boleh bebas. Dalam sehari-hari kena semayang 5 waktu. Nak bebas semayang pun tak mahu. Bebaslah dunia. Syurgalah boleh jadi pada dia dunia, ikut dia nak ni dapat, nak ni dapat, walaupun bertentangan. Nanti di akhirat waliyazbillah mendapatlah. Kita sebut tadi azab. Ya, kenapa? Kerana membelakangkan apa yang Allah perintah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka demikian dua ayat yang kita bicarakan menjelaskan tentang balasan kepada orang yang kufur, ya? Orang yang kufur, yang tidak beriman, ya? Dua ayat itu datang innal ladina kafaru, ya, cuma ayat mula-mula innal ladina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufra. Orang yang kufur selepas daripada Islam dia Islam dah, kemudian dia kufur. Kemudian dengan sebab tadilah meletakkan keinginan hawa nafsu, keinginan duniawi melebihi segala-galanya, melebihi lebih lagi daripada agama, boleh jadi mazdadu kufra, makin bertambah kekufuran dia, seolah-olah tak ada jalan dia dapat kembali kepada Islam, begitu. Kemudian mati dia dalam Islam, lan tuqbala taubatu, tak ada terima taubat. Datang yang sesungguhnya, ini jelaslah, ini sebagai menjelaskan yang ayat 90. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ini orang kafir kemudian dia mati kafir. Tak kiralah dia kafir sejak lahir, ataupun dia Islam dulu kemudian dia kafir, ataupun dia kafir masuk Islam kafir balik, mati dia kafir. Ya billah. Karena hak ujung penentu dia tu kematian, saat kematian tu. Ya, ataupun saat sakarat itulah, saat nak mati tu. Ya, kalau mati dia sebagai seorang Islam, ya, alhamdulillah, beruntung mendapat, kita sebutkan rahmat Allah nanti di hari akhirat akan dimasukkan dalam syurga Allah.
Walaupun kita sebut boleh jadi seminit sebelum nak mati, dia bertaubat, tak ada buat amal soleh lagi ni. Tapi kerana sebab itu kita kata Allah memasukkan hamba ke dalam syurga tu bukan dengan sebab ibadah, dengan sebab rahmat Allah. Boleh jadi orang tu 5 minit sebelum mati kan? Bukan kata gor-gorok lah, maksudnya disegar oleh taubat apa semua, duduk sikit dalam 5 minit apa tu kita katakan mari serangan jantung mati. Kerana taubat dia tadi Allah terima walaupun tak pernah ibadat lagi. Kerana dengan rahmat Allah, ya, kerana kasih sayang Allah kepada hamba yang bertaubat tadi. Cuma kalau kata taubat masih ada masa tapi tak buat amal soleh, ayat 89 tadi. Bertaubat tapi tak buat amal, tak beribadah, semayang tidak, mari Ramadan puasa tidak, itu tak apa taubat dia. Taubat tidak memberi kesan kepada diri dia. Muslimin muslimat rahimakumullah, demikian. Mudah-mudahan 2 ayat menceritakan tentang kafir ini, kekufuran ini, mudah-mudahan mempertakutkan kita. Ya, ayat-ayat azab ini adalah ayat mempertakutkan kepada umat manusia. Ya, khususnya orang beriman. Orang beriman tambah takut. Tambah takut bila mendengar ayat-ayat azab ni, ayat-ayat memperingatkan kepada azab Allah nanti di hari akhirat. Ya, maka dengan takut tadi ni, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perasaan takut kita dengan azab Allah nanti di hari akhirat. Ya. Kerana tak takut tu sebab tak kena lagi. Ya. Sebab itu Allah sebut dalam surah Sajadah, kita dah baca ulang tiap-tiap minggu subuh Jumaat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah dah beri gambaran dah. Kalaulah kamu melihat nanti ketika mana orang bersalah berada di hadapan Allah, dan mereka akan menundukkan wajahnya di hadapan Allah kerana malu, seraya berdoa memohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami telah mendengar, pekikan teriakan orang yang diazab dalam neraka. Rabbana absarna, kami telah melihat orang yang diazab dan mendengar rintihan orang yang diazab. Farji'na, minta kepada Allah kerana penyesalan tadi ni, takut dah melihat ni. Farji'na, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Tujuan apa? Na'mal salihah, nak buat amal soleh. Inna mungkin, sesungguhnya kami telah yakin. Ni orang yang bersalah di hadapan Allah. Bila Allah petunjukkan ni, Allah tak azab lagi. Allah perlihat sebagai kita sebutkan penghinaan Allah. Allah nak hina dulu. Allah hina dulu dengan Allah tunjuk dulu. Mu tengok ni, belum diazab lagi. Mu tengok ni azab ni. Maka bila dengar orang sana, mari minta rintihan. Kami nak balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Kerana kami dah yakin dah. Masa di dunia dah yakin lagi. Lepas itu ayat-ayat azab ini kita kena ambil kefahaman, dan supaya dia masuk dalam jiwa kita agar kita takut, benar-benar takut. Mari takut. Ya, sebab itu bila ada perasaan takut ni, maka akan terhindar daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pasal takut tu, ya, disebut dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad, wa rajulun da'at imra'atin dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki digodok oleh seorang wanita dzatu mansabin wa jamalin, yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Dzatu mansabin wa jamal ini in bracket maksudnya menjadi kegilaan pemuda. Macam kita lah ni macam arti-arti hak comel-comel. Arti tu pasal kedudukan, dia ada kedudukan dalam masyarakat. Lepas tu comel pula. Masya Allah. Mari goda kita ni, wanita ni lelaki duk gila belakang ni, pemuda duk gila dia. Dia mari goda kita, mari selok kain. Maksud mari goda nak goda kita.
Datu mansabin wa jamalin. Apa kata pemuda ni? Faqala inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hak takut tadi tu. Kerana Allah Sayyidina Muhammad menghayati ayat-ayat adab ni. Mari takut sungguh. Walaupun marilah wanita yang cantik mari goda, kerana takut sungguh tu menyebabkan dia meninggalkan wanita tu. Takut. Sebab itu kena hadir mari takut tu dengan memahami ayat-ayat Allah. Ya, kerana banyak ayat-ayat Allah, satu kita sebutkan dialog-dialog yang tak berlaku lagi nanti di hari akhirat. Allah nak tunjuk supaya mari benar-benar mari rasa gerung gentar dalam hati kita. Mudah-mudahan demikianlah bila mana kita baca ayat-ayat adab ini. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.